Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang Sabah, yang mana Sabah menang 1-0 hasil jaringan daripada Pak Tesu yang buat tandukan lemah ke atas Shihan Hazmi. Pada perlawanan ini boleh saya katakan Negeri Sembilan mempunyai peluang yang lebih baik daripada Sabah, tetapi dari segi execution, nampaknya Negeri Sembilan masih lagi mempunyai masalah yang sama. Daripada segi penyudah, daripada segi menyudahkan peluang-peluang yang ada, mereka masih lagi tercari-cari rentak, terutamanya percubaan daripada Gustavo, Matthew Alves dan sebagainya. Dan untuk Sabah pula, mereka lebih kepada approach untuk menggunakan winger mereka, iaitu Taiki dan juga Sadir dalam perlawanan ini untuk beat pertahanan pasukan Negeri Sembilan, tetapi sayang mereka juga gagal untuk link up dengan baik antara striker baru mereka, iaitu Jose Embalo, yang nampaknya seakan-akan tidak efektif sangat pada perlawanan ni. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Sabah pada perlawanan ini? Yang pertama adalah bagaimana mereka menyerang menggunakan kelebihan individu yang ada pada pemain mereka, terutamanya di bahagian sayap. Iaitu di bahagian kanan mereka ada Sadir Ramdhani, di bahagian kiri mereka ada Taiki Kagayama. Yang mana kedua-dua player ni mempunyai kawalan bola yang sangat bagus dan juga mempunyai dribbling yang sangat bagus yang boleh menguncang-ngacirkan pertahanan pasukan Negeri Sembilan. Yang mana kita boleh tengoklah Taiki dan juga Sadir di bahagian kanan dan kiri ni beberapa kali mereka berjaya penetrate dan menguncang-ngacirkan pertahanan Negeri Sembilan dengan larian-larian pantas yang mereka lakukan. Tetapi sayang apabila gerakan-gerakan yang cuba diciptakan oleh kedua-dua winger mereka ni gagal disambung ataupun disudahkan oleh bahagian serangan. Bahkan kadang-kadang tu nak link up play untuk buka game kepada bahagian serangan pun mereka tercari-cari akibat mereka tak ada support ataupun tiada support daripada rakan-rakan mereka di bahagian tengah dan juga tiada support daripada rakan-rakan mereka di bahagian serangan, terutamanya daripada Jose Embalo. Tetapi kedua-dua player ni memang patut dipujilah hasil corak permainan mereka yang sangat efisien dan juga efektif pada perlawanan ni dalam menembusi bahagian pertahanan Negeri Sembilan. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang boleh saya puji adalah tentang pertahanan pasukan Sabah, yang mana pertahanan pasukan Sabah yang diketuai oleh Jackson De Souza dibantu oleh Tommy Mawat dan juga Dominic Tan, mereka menunjukkan satu performance yang cemerlang di bahagian pertahanan, yang mana mereka dari segi man marking mereka bagus, yang mana mereka marking striker-striker pasukan Negeri Sembilan iaitu Gustavo, Matthew Alves dan sebagainya dengan tidak memberi ruang yang selesa kepada pemain-pemain serangan Negeri Sembilan untuk melakukan percubaan ke arah gawang mereka yang mampu untuk menghasilkan gol. Bahkan daripada segi challenge ball, mereka akan challenge the first ball ataupun crossing yang cuba dilakukan oleh wingback pasukan Negeri Sembilan. Dari segi disiplin dan juga communication, mereka juga agak bagus di bahagian pertahanan pasukan Sabah, dan yang paling penting mereka berjaya untuk menutup ruang supaya pemain-pemain Negeri Sembilan di bahagian serangan gagal untuk melakukan percubaan yang mampu untuk menjaringkan gol ataupun percubaan-percubaan yang deras ke arah gawang mereka lah. Jadi pertahanan Sabah semalam memang bagus, sangat berdisiplin, communicate bagus, pembacaan game yang bagus, challenge first ball, close space dan sebagainya. Memang mereka juga patut dipuji lah kan. Mereka punya gap dan mereka punya line tu memang tak lari dan mereka tak memudahkan bahagian serangan Negeri Sembilan untuk penetrate mereka punya D-box ataupun melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Itu yang kedua. Yang ketiga yang boleh dipuji untuk pasukan Sabah adalah mengenai mereka punya midfield. Mereka bermain dengan Pak Tesu dan juga Stuart Wilkin, yang mana kedua-dua player ni juga menunjukkan performance yang baik. Mereka berjaya untuk bermain dengan cemerlang dan mereka juga berjaya untuk mengganggu gerakan-gerakan pasukan Negeri Sembilan di bahagian tengah dengan memberi tekanan-tekanan yang bagus dan juga marking yang bagus. Jadi boleh saya katakan Pak Tesu sebagai defensive midfielder berjaya disrupt bahagian tengah pasukan Negeri Sembilan dan juga berjaya push pasukan tengah Negeri Sembilan untuk attack di bahagian wide area berbanding attack di bahagian tengah. Jadi benda tu memang sangat-sangat baguslah untuk pasukan Sabah. Dan untuk kelemahan, apa yang pasukan Sabah perlu perbaiki pada perlawanan ini? Yang pertama adalah daripada segi link up play antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. Yang mana pada perlawanan ini memang kita nampaklah yang Sabah memang akan attack menggunakan Taiki dan juga Sadir. Tetapi mereka seakan-akan hilang seorang pemain yang menjadi connector di bahagian tengah ataupun pemain yang boleh sambung untuk merapatkan jurang antara bahagian winger, bahagian tengah dan juga striker utama mereka iaitu Jose Embalo. Benda ni saya dah cakap dalam setiap video. Kelemahan Sabah adalah
adalah benda ni, yang mana sekiranya mereka push Taiki untuk bermain di bahagian wide, maka tengah tu akan kosong, memang tak ada connector. Tetapi sekiranya Taiki bermain di bahagian tengah, maka Taiki akan mampu untuk menjadi connector yang bagus kepada bahagian serangan dan mampu mencipta gerakan yang lebih kreatif di bahagian tengah pasukan Sabah berbanding hanya memfokuskan attack di bahagian sayap. Kemungkinan besar Sabah cuba untuk bermain di bahagian sayap sebab nak main crossing dan juga cari target main mereka Jose Embalo. Kemungkinan besar lah. Tetapi apa yang saya lihat, Jose Embalo sebagai seorang striker, beliau bukanlah striker yang efektif dalam taktikal yang diterapkan oleh Dato' Ang Kim Swee. Bahkan beliau tidaklah memberi apa-apa ancaman ataupun bahaya kepada pemain-pemain pasukan Negeri Sembilan di bahagian pertahanan, bahkan ke gawang pasukan Negeri Sembilan sendiri. Jadi Jose Embalo pun menjadi salah satu faktor kenapa bahagian sayap Sabah hidup tetapi bahagian serangan gagal untuk skor. Sebab Jose Embalo sendiri pun tak boleh berada dalam kedudukan yang tepat untuk menerima hantaran. Beliau tak boleh nak baca pergerakan yang dilakukan oleh winger. Boleh dikatakan Jose Embalo ni striker yang saya tak tahu main daripada mana, tetapi nampaknya macam gaya nak kena scam tu tinggi. Macam itulah kan untuk Jose Embalo. Jadi itu yang perlu Sabah perbaiki lagi untuk memastikan yang mereka boleh involve dan juga jaringkan banyak gol daripada segi open play, bukannya daripada segi set pieces. Dan itu yang benda yang boleh saya katakan untuk pasukan Sabah. Untuk pasukan Negeri Sembilan pada perlawanan ni, mereka juga bermain dengan baik. Mereka berjaya bermain dengan baik. Mereka ada attack yang sangat bagus. Mereka ada beberapa percubaan yang bagus tetapi gagal dimanfaatkan. Namun begitu, apa yang boleh saya cakap tentang pasukan Negeri Sembilan, kita mulakan dengan pujian. Yang pertama yang boleh saya puji adalah tentang Saiful Rizwan Selamat di bahagian tengah yang bertindak sebagai defensive midfielder, lone pivot je orang kata. Yang mana Saiful Rizwan ni berjaya untuk memastikan yang pemain-pemain Sabah di bahagian tengah tidaklah terlalu ofensif dan tidaklah terlalu mengekalkan ball position di bahagian tengah. Disebabkan apa? Disebabkan Saiful Rizwan ni dia berjaya untuk memastikan yang pemain-pemain Sabah ketika cuba untuk keep position di bahagian tengah, sama ada melalui Stuart Wilkin, sama ada melalui Badrul Bahtiar ataupun Pak Tesu, maka dia akan push pemain-pemain Sabah yang pegang bola di bahagian tengah untuk buka game kepada bahagian wide area berbanding untuk pasukan Sabah attack di bahagian tengah. Jadi penggangguan yang dilakukan oleh Saiful Rizwan Selamat tu telah memberikan advantage kepada pasukan Negeri Sembilan. Sebab apa? Sebab Negeri Sembilan main wingback, so mereka ada pemain-pemain yang boleh cover bahagian sayap dengan ada numbers of player yang bagus lah. So benda tu sangat efektif untuk pasukan Negeri Sembilan. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Negeri Sembilan adalah tentang back five mereka, iaitu peranan wingback yang pertama, Cik Rashid dan juga Zamri Pin. Pada peluang ni mereka menunjukkan satu corak permainan yang bagus ketika menyerang. Mereka berjaya untuk buka wingback mereka dengan bagus. Mereka berjaya supply bola kepada bahagian serangan, iaitu Matthew Alves dan juga Gustavo dengan bagus. Tetapi sayang, supply bola yang sampai kepada Gustavo, yang sampai kepada Yashir Pinto, yang sampai kepada Matthew Alves gagal dimanfaatkan dengan sempurna oleh bahagian hadapan apabila hantaran-hantaran yang dilakukan tu hanya disia-siakan, lambat untuk membuat decision, lambat untuk melakukan percubaan yang membolehkan gol dan sebagainya. Jadi benda ni lah yang perlu diimprove oleh pasukan Negeri Sembilan. Dan untuk back 3 pasukan Negeri Sembilan, iaitu Herut Gulon, Kuzami PE dan juga Nasrullah Hanif, mereka memang sangat-sangat deserve benda yang sangat bagus sebab mereka berjaya untuk melakukan build up daripada bawah. Mereka berani untuk pegang bola. Kita boleh tengok betapa tingginya defensive line pasukan Negeri Sembilan, bahkan betapa bagusnya Herut Gulon yang selalu involve untuk berada dalam set pieces pasukan Negeri Sembilan dan juga membantu bahagian serangan. Benda tu boleh kita puji. Dan untuk bahagian tengah, Yashir Pinto nampaknya dengan Omid tak bertindak dengan sangat cemerlang sangat lah. Jadi secara kesimpulannya, memang daripada segi attacking memang Negeri Sembilan bagus, cumanya ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki. Yang pertama yang boleh saya cakapkan tentang Shihan. Shihan goalkeeper yang bagus daripada segi shot stopper, tetapi dia perlu perbaiki daripada segi positioning, yang mana bagi saya dah 2 gol dia season ni dia kena bola macam tu. Yang pertama Fernando Forestry dan yang semalam Pak Tesu. So dia perlu perbaiki positioning dan juga dalam situasi begitu untuk memastikan yang next time dia takkan ditembusi dengan gol-gol macam tu. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang perlu diperbaiki oleh pasukan Negeri Sembilan adalah link up play dan juga chemistry yang baik antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan, yang mana boleh dikatakan Gustavo dan juga Matthew Alves ada kelebihan daripada segi fizikal. Mereka dah ada
Tetapi sayang apabila mereka daripada segi melakukan percubaan, finishing, mereka lambat untuk membuat keputusan. Bahkan percubaan mereka kadang-kadang meliar dan tidaklah tepat ke arah gawang. Jadi benda tu yang perlu diperbaiki di bahagian attacking force pasukan Negeri Sembilan. Untuk lebih efektif, mereka perlu manfaatkan gol. Dan yang ketiga, semalam memang set pieces Negeri Sembilan nampaknya tidak menjadi. Kena ingat set pieces ni ada masa menjadi, ada masa tak menjadi. Pada game menentang Seri Pahang, 2 gol mereka boleh hasilkan daripada set pieces, tetapi set pieces malam mereka memang tak menjadi langsung. So mereka perlu aware yang set pieces bukanlah satu-satunya jalan untuk menjaringkan gol, tetapi open play juga boleh menjaringkan gol sekiranya mereka boleh manfaatkan kelebihan yang ada pada Yasir Pinto, Matthew Alves dan juga Gustavo. Jadi secara kesimpulannya semalam, kedua-dua player memang bermain di bahagian sayap, tetapi kedua-dua pasukan bermain dengan menyerang menggunakan wingback untuk pasukan Negeri Sembilan dan juga sayap untuk pasukan Sabah. Tetapi sayang apabila kedua-dua pasukan mempunyai striker yang gagal untuk execute segala peluang yang ada dan juga link up dengan baik pada perlawanan semalam. Itu yang menyebabkan pasukan yang lebih better dan juga manfaatkan peluang yang ada seperti Sabah boleh berjaya membawa pulang 1-0. Walaupun pada hakikatnya nampak gameplay seimbang, kemungkinan boleh seri, tapi dah Sabah boleh manfaatkan peluang yang ada, so Sabah deserve untuk menang. Jadi itu saja ulasan saya. Assalamualaikum.